Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Maka menyebut oleh muallif radhiyallahu anhu pada tempat ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak daripada Khalid bin Ma'ad. Ia berkata bagi Muaz bin Jabal, maka hamba tinggalkan sebab sangat panjang kerana terjemahan ini menghukumkan ikhtisarnya. Katanya mengenai kisah ini, amalan-amalan seseorang itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan itu ada dalam keadaan riya, ujub, takabur dan tidak menepati syarat. Kalau ibadat yang dilakukan oleh seseorang itu menepati syaratnya, rukun dia, kemudian di samping itu penyakit hati tidak ada, maka dia buat betul-betul ikhlas kerana Allah, maka amalannya akan naik ke langit dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis daripada kisah Muaz bin Jabal yang dia bercakap dengan Rasulullah menceritakan kepada Muaz bin Jabal, sehingga kan dikatakan bahawa Muaz bin Jabal ini tak boleh ingat hadis ini. Kalau dia ingat hadis ini akan menangis, bahkan kadang-kadang jatuh pingsan. Sehingga kan dikatakan Muaz bin Jabal akan baca hadis ini setiap hari sebagaimana dia membaca Al-Quran. Dan hadis ini hadis yang menggerunkan hati Sa'ad. Maknanya bila mana Nabi menceritakan tentang bagaimana payahnya amalan kita ni nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa hadis itu panjang, tetapi aku ikhtisarkan kerana terjemahan ini menghukumkan ikhtisar. Maknanya terjemahan ini diputuskan, dilakukan, diringkaskan. Ikhtisar ini diringkaskan. Maka jika berkehendak akan faedah, maka lihatlah asalnya Minhajul Abidin atau Bidayatul Hidayah. Engkau akan dapat sempurna bicaranya. Maknanya kalau lah nak tengok kitab Minhajul Abidin yang asal dalam teks Arab tu memang ada panjang hadisnya. Maka ataupun dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali pun ada juga karangan. Dan kitab Bidayatul Hidayah itu telah disyarah oleh Syekh Nawawi Baltin dalam kitab Maraqib Ubudiyah. Syekh Nawawi Baltin itu adalah datuk kepada Syekh Rahimuddin yang saya datang ke sini. Kitab Maraqib Ubudiyah ini terkenal seluruh dunia, menjadi rujukan ulama-ulama Arab, orang-orang Arab maknanya. Dan kitab itu tidak ada jawi kitab Arab. Dan dia syarah kepada Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Maka Syekh Nawawi Baltin ini, datuk kepada Syekh Rahimuddin ini, memang ulama terkenal seluruh dunia sebenarnya. Maka jaranglah orang-orang ahli ilmu kalau sebut Syekh Nawawi Baltin tak kenal, ni jarang. Di kalangan ahli-ahli ilmi, di kalangan orang yang membaca kitab-kitab, biasa akan kenal, dengar nama Syekh Nawawi Baltin ini. Maka dalam kitab itu juga ada datangkan hadis ini. Dan dalam kitab Minhajul Abidin ada didatangkan hadis ini. Jadi saya lihat dalam kat rumah saya, kitab Syurajul Talibin memang ada hadis itu panjang. Jadi kita tak baca lah ikut Arab. Maka saya jumpa satu terjemahan Minhajul Abidin yang Bumi punya ni, dia datangkan hadis yang begitu panjang kisah Muaz bin Jabal ini. Maka mungkin kita akan baca hadis di sini. Kata Ibnu Mubarak, diceritakan oleh Khalid bin Ma'dan bahawa ia berkata kepada Muaz, ceritakan satu hadis yang terdengar olehmu dari Rasulullah SAW, yang tiap hari diingat-ingatkan kerana pentingnya hadis ini dan sangat mendalam maksudnya. Maka kata Muaz bin Jabal, baiklah aku cerita. Itu tak ada dalam terjemah kitab ini, tidak ada. Kata baiklah aku cerita. Kemudian sebelum nak cerita tu, Muaz bin Jabal pun menangis.
menangis terlebih dahulu sehingga tangisan itu begitu lama. Maka sahabat yang nak mendengar tu tunggu Muaz berhenti menangis. Selanjutnya, lepas daripada tu dia pun berkata, masa dia cerita ni, masa tu Rasulullah sudah wafat dah. Masa dia cerita pada sahabat, dan dia teringat masa dia bersama Rasulullah cerita ni jadi hadis. Maka dia nak cerita dulu masa dia duduk dengan Rasulullah ada cerita pada dia. Maka sebelum dia nak cerita, dia dah menangis. Siapa sahabat lain yang nak mendengar tu terpaksa tunggu. Dia berhenti menangis. Habis berhenti menangis, dia pula berkata, aduhai, rindu sungguh aku pada Rasulullah. Kalau boleh nak segera bertemu dengan Rasulullah, katanya tu. Kemudian beliau pun berkata, Muaz pun berkata, ketika menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berjumpa Rasulullah menunggang unta. Lalulah Rasulullah suruh dia naik duduk belakang Rasulullah. Maka Muaz bin Jabal duduk belakang. Kemudian berangkatlah aku bersama beliau, bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Tengah-tengah berjalan, Nabi pandang wajahnya ke langit. Lalulah Nabi berkata, puji syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak kepada makhluk, yang mana makhluk berkehendak kepadanya. Maka kata Muaz, ya Sayyidul Mursalin. Maka Nabi pun berkata, sekarang aku nak ceritakan satu cerita kepada kamu, yang apabila dihafalkan olehmu, kalau kamu hafal, kalau tak hafal pun ingat kisah ini, maka dia akan berguna bagi kamu. Dan jangan kamu remehkan. Jangan kamu ini rasa hadis ini tidak penting, maka kamu tidak akan mempunyai hujah kelak di hadapan Allah. Hai Muaz, Allah Ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Tiap langit ada 1 malaikat yang menjaga pintu, dan tiap-tiap pintu langit itu dijaga oleh malaikat penjaga pintu menurut kadarnya pintu dan keagungannya. Maka katanya Rasulullah kepada Muaz bin Jabal ini, Allah Ta'ala sebelum cipta langit dan bumi sudah diciptakan malaikat. Ada 7 malaikat. Maka setiap langit itu ada 1 malaikat yang menjaganya. Dan setiap malaikat yang menjaga itu ada kedudukan di sisi Allah. Tak tahu mana lebih mulia. Boleh jadi yang paling tinggi, yang ke-7, ataupun yang pertama, Wallahu a'lam. Tapi dikatakan bahawa setiap pintu langit ada penjaga malaikat, dan malaikat akan menjaga pintu-pintu langit tadi. Jadi malaikat yang menjaga amal seorang hamba, yang mencatatkan amal itu naik ke langit. Bila mana kita beramal di atas ke dunia, ada malaikat atas ke bumi ini yang mencatat amalan kita. Siapa yang baik, baiklah. Siapa yang buruk, buruklah. Wa'iyyazubillah. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Seorang pun tidak terlepas daripada lafaz lidah dia ini, ataupun tidak ada yang keluar daripada lidahnya ini, kecuali padanya ada pengawasan raqib dan atid. Apa-apa yang dia lafaz, dan tidak ketinggalan satu pun. Kalau orang pasang tape, orang pasang kamera, maknanya rakam, mana ada tinggal perkataan. Kalaulah kamera yang tidak menyamu itu pun tak tinggal perkataan, malaikat lebih lagi. Sedikit pun tidak tinggal. Ma yalfizu min qawli. Apa-apa yang terlepas daripada percakapan dia tidak terlepas daripada pengawasan raqib dan atid. Lalu dikatakan bahawa raqib dan atid ini dia akan mencatat amalan. Maka raqib dan atid ini dia bukan 2 itu saja. Dia maknanya ketua kepada malaikat yang mencatat amalan. Kemudian adalah malaikat yang mencatat amalan ini akan naik ke langit tadi. Dia akan bawa naik ke langit, membawa amal si hamba tersebut yang bersinar-sinar cahayanya bagai cahaya matahari. Maknanya bersinar. Kalau ibadat dia molek, mungkin dia tak batal sembahyang dia, mungkin tidak ada perkara yang membatalkan sembahyang, maka ketika itu cahaya naik amalan tadi bercahaya seumpama cahaya matahari. Setelah sampai ke langit yang pertama, malaikat hafazah
yakni malaikat yang menjaga langit yang pertama, yang menganggap amalnya si hamba itu banyak, maka dia pun anggap oh banyak, dia pun pujilah. Maka memujilah kepada amal-amal yang tersebut. Bila tengok amal yang banyak tadi, mula naik bercahaya. Naik bercahaya, malaikat tengok amal bercahaya, malaikat dah puji. Tetapi setelah sampai ke pintu langit pertama, baru naik. Sampai langit pertama tu ada pintu dia. Kat mana pintu dia, wallahu alam. Naik pintu pertama, maka malaikat penjaga pintu langit pertama berkata kepada malaikat hafazah tadi, hak bawa amalan, hak jaga amalan tadi. Dia kata campakkan amal itu ke muka tuan dia tadi. Pak amal ni malaikat hafazah dah puji dah, amalnya bagus ini, mengaji, baca Quran, sembahyang dan sebagainya bagus katanya. Akhirnya penjaga penjaga pintu langit pertama tadi, malaikat tadi kata campakkan balik amalnya ke muka tuan dia. Tidak diterima. Itu yang dikatakan sembahyang dia tu, kalau sembahyang tidak ada batas sembahyang. Okey dah, maknanya daripada wuduk, daripada sembahyang tu tak ada 4 rakaat tak jadi 5, tak jadi 6. Sembahyang pun sudah sembahyang bersama dengan saf dan sebagainya. Maka kata malaikat pertama tadi, malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama, campakkan balik amal dia tadi. Campakkan balik amal dia tadi ke muka tuan dia. Saya ini penjaga tukang mengumpat. Saya diperintahkan untuk tidak menerima orang yang mengumpat terhadap orang lain agar jangan masuk, agar tidak masuk. Jangan sampai lalu menuju ke langit yang berikutnya. Maka boleh jadi lepas dia semayang dia kata ke orang, amalan dia tu tak naik. Kerana malaikat tu kata saya ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala menjaga atau mengawasi, melihat siapa yang mengumpat. Kemudian bila saja dia beramal, maka kena pastikan amal dia tidak naik pada langit yang pertama. Pintu langit yang pertama pun tak boleh nak masuk apabila kita tidak mampu menjaga lidah. Sembahyang sembahyang itu sudah diterima, betul. Dari sembahyang itu tidak ada batas sembahyang, umpamanya puasa pun tidak ada. Tapi oleh kerana tidak mampu kita menjaga akal lidah, akhirnya katanya malaikat lempar balik ke tuan dia. Amal itu tidak diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana aku, kata malaikat, adalah penjaga langit ini, pintu yang pertama, diberi amanah oleh Allah Ta'ala supaya jangan bagi masuk kepada amal-amal kepada orang yang suka mengumpat pada orang lain, lebih-lebih lagi pada pintu-pintu yang seterusnya. Kemudian hari berikutnya ada lagi malaikat hafazah naik langit dengan membawa amal yang saleh, yang berkilauan cahayanya. Kemudian naik lagi bawa amalan tadi, begitu juga bercahaya amalan tadi yang dianggap oleh malaikat hafazah sebagai banyak, lalu dipujikan amalan tadi. Malaikat hafazah ni naik bawa tadi amalan tadi, bawa dan amalan tadi bercahaya. Kalaulah amalan tadi dia melihat, oh orang ini bagus amalannya, cuba tengok dia ini ada tak mengumpat ada orang. Kalau ada, dia sudah bertaubat. Adakah orang yang diumpatkan itu memaafkan dia? Maafkan dia. Maka sesat di masalah tadi, maka lepas dia langit yang pertama. Bila lepas langit yang pertama, amalannya langit yang pertama lepas, nak pergi naik langit yang kedua, maka sebaik saja sampai ke langit yang kedua, yang mana tadi dia telah berjaya, lepas pada langit pertama, dikatakan amalan yang ini pula amalan orang yang tak suka mengumpat. Kalau dia mengumpat sikit, dia istighfar, kemudian dia minta maaf, dia cuba jauhkan diri. Kalau dia buat salah, dia bertaubat pada Allah, maka lepas dia. Maka dia ini orang yang tak sukalah mengumpat. Kalau dia tidak suka mengumpat, maka lepas dia. Langit yang pertama selamat. Selamat itu baru langit yang pertama. Amalan kita nak tembus sampai 7 langit tu, nak tembus amalan kita tu. Maka lepas langit yang pertama sampai pada langit yang kedua, maka berkatalah malaikat yang berada di langit yang kedua, berhentilah kamu, katanya, berhentilah.
dan campaklah amal ini ke wajah pemilik amal tadi. Campakkan balik. Lalu dalam keadaan macam itu, sebab apa? Sebab orang ini beramal dia mengharapkan keduniaan. Amalnya tidak ikhlas. Amalnya kerana mengharapkan keduniaan. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, tahan. Katanya, Allah Ta'ala perintahkan aku tahan amalan orang yang amal ibadatnya bukan kerana Allah, kerana mencari keduniaan. Jangan dia sampai melepasi pada langit-langit yang seterusnya. Maka malaikat semuanya melaknat orang itu sampai ke petang. Kalau petang sampai ke pagi. Demikian. Rupanya amalan yang kita buat itu boleh menyebabkan kita dilaknat. Maka ada lagi malaikat hafazah naik lagi ke langit dengan membawa amal hamba yang amat memuaskan. Mari pula penuh dengan sedekah. Orang ini orang yang ada harta, dia banyak infak fi sabilillah. Bukan saja sedekah, orang ini suka berpuasa, maka dia ada amal puasa. Amal puasa pun ada. Bukan saja amal puasa, dan macam-macam kebaikan yang dia buat. Orang ini suka belajar, suka menjaga sembahyang, membaca Quran, sudah bagus dah dia. Macam-macam. Maka naiklah malaikat hafazah ini dan amalnya bercahaya. Lalulah ketika dia membawanya itu, malaikat hafazah memuji-muji dia. Bagus orang ini, sedekah ada, puasa ada, banyak kebaikan-kebaikan yang dia buat. Maknanya apabila sampai saja langit yang pertama, malaikat tanya pertama, katanya orang ini mengumpat ke tidak, cek-cek, siasat tengok, amalannya tidak ada, naik lepas. Kemudian tengok pula amalan dia ini, ada riak ke tidak ada riak. Maknanya adakah dia buat kerana dunia ataupun tidak. Maka dia tengok pun tidak ada, lepas langit yang kedua. Maka nak tembus langit yang ketiga. Sebaik saja sampai ke langit yang ketiga, maka berkatalah malaikat penjaga langit ketiga, berhentilah, hentikan amalan ini dan campakkanlah ke wajah pemiliknya tadi. Kerana saya adalah malaikat yang menjaga kibir, maknanya yang melihat orang-orang yang sombong. Sombong pula dengan amal, berasa amal baik, berasa amal banyak. Kata malaikat, aku ini malaikat yang melihat orang-orang yang sombong dalam amal. Maka berhenti di sini. Tidak boleh lagi naik. Ini langit yang ketiga. Langit ketiga tak membenarkan orang yang sombong dengan amal tadi. Sebab itu jaga kita, kalau kita buat amal, bila amal kita buat banyak sikit, kita berasa banyak. Padahal nikmat Allah Ta'ala terlalu banyak, nak banding dengan amal terlalu sedikit. Orang dahulu dia sembahyang banyak, beribu-ribu rakaat, dia menangis, tak pernah fikir beramalnya banyak. Yang dia fikir rahmat Allah Ta'ala saja. Nak banding rahmat untuk dapat rahmat disebabkan amal, tak akan fikir gitu. Kerana apa? Kerana nilai rahmat Allah Ta'ala ni begitu besar. Kerana dengan rahmatlah seseorang itu boleh masuk syurga. Amal tidak boleh. Kerana Nabi pun beritahu, seseorang itu masuk syurga bukan kerana amal, kerana rahmat. Sahabat tanya, dah kamu juga ke ya Rasulullah? Ya, aku juga. Orang tadi kalau boleh masuk syurga kerana mendapat rahmat daripada Allah, bukan kerana amal. Lalu dalam keadaan macam itu, kata penjaga langit yang ketiga, katanya aku ini malaikat yang menjaga kibir, maknanya melihat orang-orang yang sombong. Maka Allah Ta'ala memerintahkan aku agar orang-orang yang sombong tidak boleh tembus pada langit yang ketiga ini. Tak boleh amalnya tadi. Lebih-lebih lagi nak menembuskan amalnya pada langit-langit yang seterusnya. Maka dia ini sebenarnya orang yang sombong terhadap orang ramai kerana amal yang dia buat tadi. Maka malaikat hafazah tadi faham bahawa amal orang tadi yang bercahaya banyak kebaikan tidak diterima oleh Allah. Tak lepas langit yang ketiga. Seterusnya, malaikat hafazah naik lagi dengan membawa amal hamba yang lain pula. Dia selain naiknya amal hamba yang lain-lain.
Yang pertama tak lepas, bawa amal yang lain. Amal yang lain langit pertama lepas, sampai langit kedua tak lepas. Bawa amalan yang lain, langit ke pertama lepas, kedua lepas, ketiga pula tak lepas. Maka seterusnya naik pula, bawa amal hamba yang lain, bersinar bagaikan bintang yang besar. Suaranya gemuruh, penuh dengan tasbih. Masya Allah. Penuh dengan tasbih, dengan puasa, dengan sembahyang, dengan haji, dengan umrah. Ni ibadat banyak ni. Ni orang yang banyak ibadat, maka dia ada tasbih. Kita satu hari berapa kali tasbih? Dalam satu hari berapa kali tasbih? Dalam satu hari berapa kali istighfar? Dalam satu hari berapa kali selawat? Maknanya macam mana kita boleh fikir kita ahli syurga? Bagaimana kita boleh fikir kita ini orang yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka sebaik saja sampai ke langit yang keempat. Langit yang ketiga lepas. Orang ini yang bawa amalan tadi dengan tasbih, siapa masih bawa amalan tu gemuruh dengan tasbih, maknanya bagusnya amalan dia, sampai amalan dia pun bertasbih lagi. Naik dengan tasbih, puasa, haji, umrah naik. Berarti sampai langit yang keempat, maknanya orang ini lepas langit yang ketiga. Dia tidak ada sombong. So, tidak ada sombong dengan makhluk. Amalannya sudah diterima oleh Allah, naik. Katanya malaikat yang menjaga langit pintu yang keempat, berhenti di sini. Jangan kau lanjutkan, jangan kau naikkan lagi. Bahkan amal ini yang dikatakan cahaya ini yang kamu puji, malaikat apa yang puji, ambil amal ini kamu campak atas muka dia. Campak atas muka dia. Kerana apa? Kerana saya, kata malaikat itu, penjaga langit yang keempat, saya melihat orang-orang yang ujub. Ujub ni maknanya dia merasa dia ini sudah baik pada orang. Dengan sebab amal yang banyak ujub, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada amalku, kepada aku, agar amal orang yang macam ini jangan bagi masuk, apatah lagi nak melepasi pada langit-langit yang seterusnya. Maka amal orang tadi ditolak. Masya Allah. Ini orang yang sudah banyak tasbih. Amal yang dia angkat naik ke langit tu, amal itu pun bertasbih. Dengan puasa, dengan sembahyang, dengan haji, dengan umrah, dengan ibadat-ibadat yang baik, dan amal itu sudah bercahaya. Seperti bintang, maknanya yang besar, bercahaya. Tetapi amal itu juga tetap ditolak. Mana pergi amal kita? Nak ke mana? Langit ke berapa kita? Adakah kita boleh tembus sampai 7 langit? Satu-satu langit amalan kita ni akan diangkat. Hari ni kita buat tu angkat. Tak ada satu tak sampai langit ke 7, macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Nabi cerita kepada sahabat Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini orang soleh, orang ahli ibadat. Sehingga kan katanya Muaz bin Jabal, kalau ingat hadis ini, dia menangis ataupun dia akan pingsan. Maknanya nak kabur ni kita bahawa amal kita ni payah nak naik. Kita je berasa kita soleh, kita je berasa. Sebab itu daripada dulu saya katakan bahawa kalau kita nak fikir amal kita, tak ada masa langsung nak fikir orang. Tak ada masa langsung nak fikir orang. Kita muhasabah diri kita ni, berasa Allah sangat-sangat jauh. Kadang-kadang mari fikir macam mana tambah jumpa orang. Kadang-kadang mari fikir tambah dah, tambah benda dah rasa-rasa, tapi tak ada arah lah. Kadang-kadang kita terpaksa juga. Terpaksa juga maknanya menjalani kehidupan. Munasabah orang-orang dulu, kadang-kadang dia duduk uzlah keluar jauh pada orang ramai, nak jaganya amal. Duduk dengan orang ramai, kadang-kadang dia mari ujub, kadang-kadang dia mari sombong. Bila tengok orang fasik, kita hina orang, kita rasa kita ni baik. Akhir kali jadi rosak habis amalan. Maka dikatakan bahawa amal tadi akan naik. Orang ini orang yang soleh. Adakah orang soleh itu selamat? Orang soleh untuk selamat? Belum pasti lagi. Kalau orang soleh yang katakan amalnya itu boleh bertasbih naik ke langit,
Dalam amal naik ke langit tu bertasbih pun Allah Ta'ala tak terima. Dah mana amal kita? Yang kita hari ni pun tak banyak pun bertasbih. Zikir pun tak banyak berzikir. Maknanya itu dahsyat sangat sebenarnya. Pertemuan dengan Allah ni sangat dahsyat. Maknanya. Dan orang sangat-sangat takut apabila bertemu dengan Allah. Yang sangat takut itu terdiri daripada hamba-hamba yang taat, yang saleh. Kerana apa? Kerana banyak kisah-kisah orang-orang yang saleh pun belum tentu lagi selamat. Nak tembus kepada langit yang ketujuh itu baru amal kita diterima. Dah berapa tahun dah kita ibadat. Lalu dikatakan bahawa kemudian naik lagi malaikat hafazah dengan membawa hamba amal yang diiringi dan diarak. Maknanya malaikat berarak bawa amal. Amalan tadi seperti mana pengantin perempuan yang diiring dengan suaminya, ataupun pengantin perempuan yang diiring dibawa kepada suaminya, diarak. Maknanya malaikat ni bawa amal ni, ra'i kepada amal orang ini yang soleh. Orang malaikat menyangka ini orang yang soleh, sehingga amalnya diarak, bawa jalan ramai-ramai. Lalu dikatakan bahawa membawa amal seperti perempuan yang diiring kepada suaminya, sebaik saja sampai langit yang keempat, yang kelima. Yang keempat selamat dah. Maknanya amal dia tidak ada wujud dah, lepas dah, tidak ada dah sampai langit yang kelima. Maka dia membawa amal yang paling bagus. Seperti apa? Seperti jihad, ibadat haji, ibadat umrah. Cahayanya berkilauan bagaikan matahari. Kata malaikat penjaga langit kelima, berhentikan amalnya di sini. Cukuplah. Kerana saya ini adalah malaikat yang menjaga orang yang ada sifat dengki pada orang lain. Ada dengki, maka dia itu amalnya memang bagus, tapi dia suka iri hati ke atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang lain. Jadi dia itu membenci kepada yang meredakan, yakni benci kepada apa yang Allah Ta'ala beri kepada orang lain. Maka saya diperintahkan oleh Allah agar tidak membiarkan amal orang ini tembus kepada pintu yang seterusnya sampai yang kelima. Sebab tu dengki ini jangan main. Maknanya bila mana sahaja kadang-kadang melihat orang lain ada kelebihan dan dia sangka dia ada kelebihan, tiba-tiba dia melihat orang itu lebih pada dia, lalu dia tak suka, maka menyebabkan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia hanya langit kelima sahaja, sedangkan amal dia itu diarak oleh malaikat. Maknanya malaikat pun ra'i tengok amal dia. Soleh tidak soleh amalnya, banyak tak banyak amalnya sampai begitu. Dan termasuk dengan ibadat jihad. Ibadat jihad ibadat yang tinggi. Ibadat haji umrah dan berkilauan amal ibadatnya seperti cahaya. Saya pernah bertanya dengan seorang syekh. Tanya ke dia, adakah wali-wali Allah Ta'ala itu selamat? Wali Allah Ta'ala itu selamat? Kata syekh itu menjawab, dia kata wali-wali Allah pun belum tentu selamat. Saya tanya lagi, adakah orang yang mengaku dianya musyrik itu selamat? Dia kata orang yang musyrik itu, sama ada dia mengaku dia musyrik ataupun dia ini memang musyrik sungguh, belum tentu juga selamat. Ada pula syekh mengatakan bahawa guru musyrik lebih cepat masuk neraka daripada orang awam. Ada pula kata gitu. Maknanya. Tapi itu wallahu a'lam, biasanya wali-wali Allah, guru-guru musyrik kebiasaannya selamat itu lebih daripada tak selamat, dibanding kita orang awam tak selamat lebih daripada selamat. Para sahabat mereka orang yang dekat dengan Allah. Tapi mereka itu walaupun dia dekat dengan Allah Ta'ala, dia punya takut kepada Allah, sehingga kan dikatakan kalau dia buat dosa, dosanya umpama pasir yang sangat halus, tapi dirasa macam dosa itu sebesar gunung yang akan hempap atas kepala. Maknanya dosa yang sangat kecil,
menyebabkan dia ini rasa takut kepada Allah bersungguh-sungguh, macam dia buat dosa yang sangat besar. Kita kadang-kadang maknanya buat dosa pun, hal besar pun buat biasa saja. Tidak rasa takut, tidak rasa apa-apa. Ini jauh keadaan kita. Maka amal kita sebenarnya bukan buat kita tak faham, kita semayang Allah tak terima. Bulan puasa rasa lega dah, terima dah. Bila kita puasa gitu, kita baca Quran pun kita rasa begitu saja terima. Bukan mudah amal seseorang itu diterima oleh Allah. Alamkan kita, orang nak bagi pada kita luar darah setengah orang, dia tengok betul-betul. Maknanya dia ada neraka. Sebab tu kata Ibnu Athaillah dalam kitab Tarjul Arus, kalaulah jual beli itu ada timbangan-timbangan, maka amal kamu lebih lagi Allah Ta'ala ada nerakanya, ada timbangan itu. Kalau jual beli pun, maknanya dia ambil kira, jangan sampai kurang timbangan dan sebagainya. Dan dalam amal kita nak bagi pada orang yang penjual tadi, nak serah pada orang buah-buahan, orang akan tengok ada yang buruk, ada yang tidak buruk dan seumpamanya. Kadang-kadang beli 3 kilo, dalam 3 kilo, setengah kilo buruk, orang dah marah, kamu terima tak? Dan kita serah pada Allah, banyak yang tak molek pada molek, macam mana Allah Ta'ala nak terima? Maka demikianlah dikatakan bahawa amal orang soleh pun boleh tentu. Lalu dalam keadaan macam itu, langit kelima kata setakat ini saja. Ambil amal ini yang malaikat arok-arok sini, malaikat dah bawa ini, campakkan balik atas muka dia. Amalannya tidak diterima oleh Allah. Maknanya amalannya hanya sampai pada langit kelima sahaja. Kemudian malaikat hafazah naik lagi dengan membawa amal. Tapi orang lain belum bawa amal lagi. Dengan membawa wuduk yang sempurna, dengan membawa sembahyang yang banyak, dengan membawa puasa, haji, umrah, sehingga sampailah kepada langit yang ke-6. Maknanya bawa amalan, dan amalan ini melepasi langit yang kelima. Bila lepas langit yang kelima, yang pertama dia cek tengok, tak ada, mengumpat pun tak ada. Naik yang kedua, ada kat dunia, tak ada juga. Naik buat langit yang ketiga, naik langit keempat, langit kelima, tak ada apa-apa. Maka dikatakan bahawa naiklah dia sampai kepada langit yang ke-6. Katanya penjaga pintu itu, saya ini malaikat penjaga rahmat. Amal yang seolah-olah bagus ini, yang kamu tengok bagus ini, malaikat yang ke-6, penjaga pintu langit yang ke-6 beritahu pada malaikat hafazah, yang kamu tengok amalan orang ini yang baik ini sampai kepada langit yang ke-6, kata malaikat ini, ambil amal ini, campak atas muka dia. Campak atas muka dia. Kerana salahnya sendiri bahawa dia tidak mengasihi orang lain. Apabila ada yang mendapat musibah, maka dia rasa senang hati, ataupun dia tak ambil berat. Dia tak kasihan pada orang, dia tak cara pada orang lain. Orang lain kena musibah, dia rasa biasa saja. Saya diperintahkan agar jangan orang yang macam ini amalannya tembus kepada langit yang seterusnya, kerana dia tidak ada sifat kasihan belah pada orang lain. Dia tengok orang kena tsunami, dia relax je. Orang lain, bukan kita. Dia tengok di Syria orang kena sebelah, dia tak tahu saja, tak ada menangis, tak ada apa-apa. Orang lain, bukan kita. Dia tengok dalam TV orang-orang Palestin, kena bunuh, dia tak ada apa-apa. Maknanya, tak ada pun dia berdoa untuk Allah Ta'ala selamatkan Palestin, tak ada pun dia rasa sedih. Bagi dia, dia boleh semayang, dia boleh ibadat, boleh gaji, selamat kita, ada benda. Itu negara lain. Itu negara lain. Lepas tu dia tengok orang-orang, dia tengok orang-orang susah, orang-orang susah, dia tukar kampung dia. Dia tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa, tapi dia ahli ibadat. Maka malaikat kata, aku ini malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat, kasih yang belah pada makhluk. Maka Allah Ta'ala tak benarkan orang yang pesen tak kasih yang belah pada orang lain. Maka campakkan dia amalan orang ini kepada wajahnya. Dan Allah Ta'ala perintahkan aku supaya orang yang macam ini jangan sampai amalannya tembus kepada langit-langit yang seterusnya.
Dan naik lagi malaikat hafazah ke langit dengan membawa amal hamba yang lain pula. Bawa pula, naik pula ke langit. Sudah lepas ni, tadilah langit yang ke-6. Maka membawa amal yang bermacam-macam amal. Ada infak fisabilillah, sedekah, ada puasa, ada sembahyang, ada jihad, ada warak, maknanya jaga sungguh. Warak ni maknanya benda-benda yang dia syubhah ditinggal. Kalau kata ambil dengan tak ambil lebih selamat, dia akan pilih tak ambil lebih selamat. Maknanya orang yang sangat jaga agama, dengan arti kata suaranya pun gemuruh bagaikan badai, cahayanya pun bagaikan kilat. Maknanya cahaya dia dengan amalannya bergemuruh sekali. Maknanya dengan amalan-amalan tadi. Tak tahulah takut amalan itu bertasbih, bertakbir, bertahmid, wallahu a'lam. Tapi dia bawa amalan tadi dengan amalan yang bergemuruh dan cahayanya bagaikan kilat, sebaik saja sampai pada langit yang ke-7. Maknanya langit ke-6 sudah lepas. Ini dikatakan orang yang soleh. Langit yang ke-7, yang terakhir dah. Agak-agak lepas dah orang ni. Ni yang ke-7 ni yang terakhir dah, tak ada dah. Biasanya kalau sampai yang ke-7 ada masalah. Lalu dikatakan bahawa sebaik saja sampai langit yang ke-7, maka berkatalah malaikat yang menjaga pintu langit yang ke-7, saya ini penjaga sum'ah. Maknanya saya adalah malaikat yang melihat orang-orang sum'ah. Sum'ah ini ialah dikatakan suka mencari kemasyhuran. Suka mencari kemasyhuran. Maka sesungguhnya orang ini bagus. Dia buat amal ibadat banyak, amal ibadat dia semua ada, jihad, barak, sungguh. Orang tengok dia memang soleh, dia beramalan-amalan bagus. Tapi saja dia kata, dia ini suka masyhur di kalangan orang lain, dan apabila dia berkumpul dia nak tinggi pada orang lain, dan dia hanya fikir dalam kehidupan dia nak mencari pengaruh, dan dia ingin menjadi pemimpin, dan dia ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan diri dia. Akhirnya Allah Ta'ala suruh malaikat ini tahan amal orang ini, jangan bagi tembus. Jangan bagi tembus. Maknanya dia buat ini supaya orang kenal dia, supaya orang sebut namanya, supaya orang ini mengikuti dia, supaya dia ini dilebihkan pada orang lain amal dia tadi. Inilah wali-wali Allah Ta'ala. Siapa nama tu saya tak ingat lah. Dia ini bila terlalu terkenal, dia menghilang diri. Pergi mana-mana orang sebut belaka nama dia, hilang diri. Imam Al-Ghazali, kata guru saya masa dalam kuliah tu, dia kata Imam Ghazali pergi di satu tempat, satu madrasah, nak pergi tempat itu, tiba-tiba dia dengar orang mengajar. Imam Ghazali tak jadi masuk, dengar dari luar. Bila dengar daripada luar, maka guru yang mengajar tadi puji Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali tu lari, katanya hampir 10 tahun baru datang balik. Maknanya. Dan ada ulama yang dia ni sudah sangat terkenal, di mana-mana dia pergi orang sebut saja nama dia, akhirnya dia menghilangkan diri, uzlah. Hanya anak murid dia saja yang menggantikan tempat dia. Dan dia buat uzlah, mengasingkan diri. Dan dia selalu tanya anak murid dia, orang sebut lagi tak nama aku? Ada lagi sebut. Kalau gitu tamu keluar lagi. Lepas pada tu tanya lagi, ada lagi yang sebut? Ada lagi, tapi tak ramai dah. Kalau selagi mana orang sebut nama aku lagi tu, aku tamu jumpa orang. Akhirnya satu ketika tak ada dah, orang tak sebut dah nama dia. Dia tanya anak murid dia, rasa-rasa tak ada dah, tak pernah dengar dah orang sebut nama dia. Tak apa, kalau macam tu baru aku keluar. Dia pun keluar. Bila dia keluar, orang satu hari masa dia keluar tadi, kebetulan orang tu sambut ke gaji ketika tu. Bila orang sambut gaji, ramai orang. Tengok-tengok sambut gaji, tengok dia keluar, orang pun nampak dia. Ada seorang kenal dia. Orang pun kata orang ni, sebut nama dia, habis lagi, tinggal gaji seorang lagi. Gaji seorang lagi. Inilah gaji yang sebenar, wali Allah. Gaji yang sebenar sebenarnya wali Allah. Baik. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala perintah, kata malaikat, Allah Ta'ala perintah supaya
amalan orang ini tidak boleh tembus pada langit yang ketujuh. Maka inilah amalan kita hari ini. Kita boleh muhasabah, adakah amalan kita ini boleh tembus pada langit yang ketujuh. Kalau tak boleh tembus, kita masih lagi tak boleh jaga lidah kita, tak boleh jaga lagi hati kita, tak boleh jaga lagi maknanya nafsu kita, kehendak kita. Macam mana amalan kita nak tembus pada langit yang ketujuh? Kalau tak tembus langit yang ketujuh, jauh kita daripada rahmat. Waliyahzubillah. Maka dikatakan bahawa kemudian malaikat hafazah itu naik lagi dengan membawa amal seorang hamba, yakni amal dari solat, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang baik, tidak banyak bercakap, banyak berzikir kepada Allah. Diiringilah oleh malaikat ke langit yang ketujuh sampai menembusi hijab-hijab sampai kepada hadrat Allah. Akhirnya malaikat baru jumpa orang yang banyak mujahadah, orang yang tidak banyak bercakap, orang yang banyak berzikir, orang yang berakhlak yang sangat baik, dan puasa, haji, zakat semuanya diterima oleh Allah. Menghabiskan masanya kerana Allah Ta'ala, lalulah amalnya tembus, melepasi hijab-hijab sampai kepada hadrat Allah. Maka para malaikat itu berdiri di hadapan Allah, semua menyaksikan bahawa amal ini adalah amal yang saleh, dan malaikat mengaku inilah dia orang yang sebenar-benar ikhlas. Sebab tu jaga hati kita ni, hati yang lemah. Hati yang lemah ini hati yang jauh dengan Allah. Kita boleh tahu kita lemah tak lemah. Yang pertama, hati kita ini cenderung kepada maksiat. Pada maksiat. Baru ni saya dalam radio orang tanya, dia kata kalau dengar lagu Hindustan kata manfaat. Tapi kalau nak ibadat jadi lemah. Ini sebenarnya ada berkaitan dengan hati kita. Hati kita. Jadi yang pertama cenderung. Yang kedua, berat hati kita nak berzikir pada Allah. Hati yang berat berzikir pada Allah bermakna hati kita masih duduk dalam sakit. Yang ketiga, hati kita selalu keluh kesah. Susah hati, tak ada tenang. Tapi dia tanya kenapa susah hati. Ia pun tak tahu kenapa susah hati. Susah hati saja. Buat kerja semua tak tenang, ibadat semua pun tak tenang. Hati tidak tenang. Maknanya Allah Ta'ala tarik ketenangan dalam hati. Dan ingat, ketenangan itu ada dalam ibadat kepada Allah. Yang keempat, terasa hatinya sangat keras sehingga tidak terkesan, tidak terkesan segala peringatan. Hati yang keras tidak terkesan peringatan, nasihat tidak berkesan. Ulama-ulama dahulu dia suka minta nasihat. Walaupun dia ulama, kadang-kadang bila anak murid dia nak jumpa ulama, pergi ziarah, dia akan pesan, tolong minta nasihat untuk saya. Maknanya kadang-kadang dia berjumpa sama dia, dia kata tolong nasihatkan saya. Ada seorang tu, nama dia apa dah, dia nasihatkan Harun Rashid, khalifah tu kerja haji. Khalifah tu kata nasihatkan saya, baik, mari kita bersama. Dia pun bersama. Habis bersama, Safa ke Marwah. Safa Marwah habis kepada akhir sekali sudah habis. Lepas tu mari kita tengok di dekat Kaabah. Tengok ke Kaabah. Ramai tak orang? Ramai. Masa duduk di Arafah, ramai tak orang? Ramai. Dia selalu tanya, ramai tak orang? Ramai orang. Di Arafah ramai tak? Ramai orang. Dia kata, akhirnya ulama tu dah habis tunjuk tanya tempat-tempat ramai. Dia kata, ingat, orang ramai-ramai yang aku tanya tadi ramai, dia buat ibadat, dia ditanggungjawab atas diri dia saja. Atas diri dia saja. Mu khalifah, dia kata pada Harun Rashid. Mu khalifah, mu ni pemimpin. Orang lain Allah Ta'ala tanya atas amal dia. Mu ni Allah Ta'ala tanya habis atas amal orang yang amal. Menangis khalifah. Takut kepada Allah. Orang yang tanya atas diri dia seorang tu belum tentu lagi lepas, belum tentu lagi atas diri dia. Yang dia haji tu, hak diri dia tu belum tentu lepas. Dah mu nak tanggung habis, macam mana nak lepas? Menangis pula kawan. Menangis takut pada Allah. Jadi saya rasa agak gembira sikit lah bila dapat tahu bahawa Brunei melaksanakan undang-undang Islam sepenuhnya. Apa masalah yang tak boleh nak tu?
Sepenuhnya potong tangan dia tu diisytiharkan. Sambil sultan itu kata ini amanah daripada Allah. Amanah daripada Allah Taala. Di sana pun maknanya dia tidak dia hanya sultan saja, atas sultan saja. Lalu dikatakan bahawa amalan seseorang tadi yang baik, yang soleh saja tembus. Orang yang soleh ini dia tak rasa diri dia soleh. Yang rasa diri soleh itu tak soleh. Mana dia rasa diri dia baik, dia tak baik lagi. Mungkin dalam hatinya ada ujub yang menyebabkan amal dia itu tidak diterima oleh Allah. Jadi hati yang keras ni hati yang tidak menerima peringatan. Peringatan daripada Allah tidak terkesan. Yang seterusnya dikatakan hati ni kita ni berpenyakit ataupun hati kita tu bila mana kita ini ada peluang melakukan kebaikan, kita terlepas peluang tadi, hati kita rasa biasa, tidak rasa apa, tidak rasa terkesan. Maknanya ini menyebabkan dikatakan bahawa dikira hati itu hati yang keras, yang perlu dibersih dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Firman Allah, kalian hafazah, wahai segala malaikat hafazah, pencatat amal hamba-Ku, wahai segala malaikat yang mencatat amal hamba-Ku, akulah yang melihat hati-hati manusia. Wallahu alimun bidzatis sudur, Allah Taala mengetahui apa yang ada dalam hati. Amal ini tidak kerana aku. Yang dimaksudkan olehnya adalah selain daripada aku. Amal orang ini tidak ikhlas kepada aku. Aku lebih mengetahui daripada kamu. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, aku lebih mengetahui daripada kamu tentang apa yang dimaksudkan oleh hamba aku di atas amal mereka tadi. Allah Ta'ala lebih tahu. Kadang-kadang kita tengok amal sudah bagus. Orang yang bagus belum tentu dia bagus di sisi Allah, walaupun dia bagus. Kadang-kadang kita tengok orang itu tidak banyak amal, belum tentu dia itu tak banyak bahagia di sisi Allah. Kadang-kadang amal tak banyak, tapi pahalanya banyak di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala kata, aku Tuhanmu, wahai malaikat hafazah, wahai malaikat yang menjaga amal, aku tahu hamba aku ini dalam hati dia apa. Dan mereka ini nampak zahir buat kerana aku, tapi hakikatnya bukan, selain daripada aku, kata Allah Ta'ala. Dan juga mereka itu menipumu, menipu kamu semua para malaikat, tapi aku ini tidak akan tertipu olehnya selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak akan tertipu. Dan akulah yang paling tahu, kata Allah, dan aku mengetahui perkara-perkara baik. Akulah yang melihat isi hatinya. Maka tidak sama kepada aku, tidaklah rasa sama. Tahu sama, mana tak jelas. Tidak ada kelihatan tidak jelas bagi aku, tapi mu ada kesamaan. Para malaikat tadi. Dan tidak ada tersembunyi bagi Allah, dan para malaikat ada tersembunyi yang tidak diketahuinya. Maka pengetahuanku apa yang terjadi sama dengan pengetahuanku apa yang akan datang. Hari ini bila-bila begitu, Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Segala-galanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan aku lebih tahu akan segala rahsia. Segala rahsia-rahsia manusia ini Allah Ta'ala mengetahui. Dan makhluk sama sekali tidak boleh menipu Allah. Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang gaib, dan laknat tetap atas mereka itu yang melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Kata ketujuh-tujuh malaikat tadi, bila Allah Ta'ala buat pengakuan tadi, mu tak tahu malaikat, mu catat amal, mu menjaga amalan, mu tak tahu. Aku tahu, kata Allah, rahsia mereka tipu kamu, dia ada tipu aku semua tahu. Maka Allah Ta'ala buat pengakuan macam tu, lalu berkata ketujuh malaikat dan 3,000 malaikat yang bersama dengan 7 malaikat tadi. Bukan 7 malaikat campur dengan 3,000 lagi. Ya Tuhan, wahai Allah Ta'ala, dengan demikian tetaplah laknatmu dan laknat kami semua bagi mereka. Tetaplah laknat kamu, dan kalau kamu laknat pada dia, maka kami semua, kaum malaikat, laknat juga pada dia.
yang disangkakan amalan itu sudah bercahaya baik semua tu tak lepas pada lagi ketujuh. Lalu Allah Ta'ala buat pengakuan, aku tahu belaka, kata Allah, tak boleh tipu pun. Dan memang orang ini buat bukan kerana aku sayang pada aku. Lalulah Allah Ta'ala kata, aku laknat amalan dia tadi. Lalu kata malaikat, oleh kerana kamu melaknat mereka, maka kami para malaikat, 7 malaikat tadi yang menjaga pintu langit, termasuk dengan malaikat hafazah, catat amal, dan 3,000 malaikat yang lain mengatakan kami pun laknat akan mereka. Laknat oleh malaikat, waliyasubillah. Tak minta jauh daripada Allah, kerana kita ni amal yang sangat lemah. Kalau kita baca, kisah-kisah, kita beli buku Bawi Air Mata Taubat, baca kisah-kisah orang-orang sekolah jauh. Mereka itu banyak amal, tapi hati menangis saja. Maknanya, siapa ada seorang itu, dia kata tak pernah berjumpa dia kecuali menangis. Tak pernah berjumpa, menangis. 30 tahun dengan kawan dia, 30 tahun menangis, tak pernah tengok dia ketawa. Tak pernah tengok dia ketawa. Hati yang bertunduk, tapi sangat-sangat takut kepada Allah Ta'ala. Dia tanya, apa menangis? Amal kurang. Merasa amal kurang, padahal amal banyak. Lalu dikatakan bahawa Sayyidina Muaz yang meriwayatkan hadis ini, yang cerita pada sahabat tadi, menangis. Lepas dia cerita hadis ini, dia menangis. Sampai dikata menangis terseduh-seduh, ataupun teresok-esok menangis dia. Dalam keadaan macam itu dia cerita. Dan dia teringat masa Rasulullah cerita pada dia menangis juga. Dan dia ingat bila dia cerita balik dia menangis juga. Masa dia menangis depan Rasulullah cerita, dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu bagaimana aku nak selamat, sebagaimana yang kamu cerita. Nasihat aku pun tak selamat. Katanya Muaz bin Jabal, sabda Rasulullah, hai Muaz, ikutilah hamba nabimu dalam soal keimanan. Kamu yakin betul-betul. Lepas tu dalam Haqaiq Tasawuf dikata, Nabi selalu suruh sahabat baca, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kemudian dikarang oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam Ratih Haddadnya, dia ada dalam bacaan Ratih Haddad, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, itu diulang 3 kali, pagi dan petang. Maknanya. Dan tidak silap Muaz ini, Nabi kata, hey Muaz, aku kasih pada kamu, aku sayang pada kamu Muaz. Muaz ni menangis, dia tak boleh tengok hadis ni menangis. Katanya sampai pesal dia bila tengok hadis ni. Sehingga kan Nabi pujuk, Muaz, aku sayang pada kamu. Jangan susah sangatlah, aku bagi satu doa, kalau mu baca doa ni mu boleh masuk syurga. Maukah doa ni aku nak ajar pada kamu? Katanya, ya Rasulullah, aku mahu. Berilah doa tu pada aku. Lalu Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau mu baca semua doa ni tiap-tiap hari, mu boleh masuk syurga. Maknanya sampai begitu Nabi pujuk Muaz bin Jabal, lantaran dia ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku bertanya lagi, Rasulullah kata, mu ikut Nabi ke? Ikutlah Nabi-mu ini. Katanya Rasulullah dalam soal keimanan. Maka dia pun bertanya, wahai baginda, kamu adalah Rasulullah, kamu ini adalah Rasulullah, sedangkan saya ini hanya Muaz bin Jabal sahaja. Bagaimana saya boleh selamat? Bagaimana saya dapat terlepas daripada bahaya tersebut? Lalu Nabi bersabda, ya begitulah, memanglah aku ini Rasulullah, kamu hanya Muaz bin Jabal. Seandainya dalam amalmu ini ada saja mendapat kecuaian, kesalahan, maka tahanlah lidahmu. Ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak, jangan kamu memburukkan orang lain, sesama kamu, lebih-lebih lagi jangan kamu memburukkan para ulama. Jangan memburuk-burukkan saudara-saudara kamu sesama ulama. Lepas tu tak sama kalau kita burukkan orang biasa dengan ulama. Tak sama kalau kita burukkan orang biasa dengan wali-wali Allah. Kita kutuk dia, kita kata dia wali Allah, Masya Allah. Man adali waliyan faqad azabtuhu biharbi. Sesiapa yang memusuhi wali aku isi perang pada dia. Maknanya kalau orang tu musuh wali Allah, orang tu kata pada wali Allah, dia akan dapat balik. Hidup dia tak senang, sakit dan sebagainya, ini boleh jadi dia ada kata pada wali Allah.
Cepat-cepat kena minta maaf. Ya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dan apabila kamu hendak memburukkan orang lain, maka seharusnya engkau ingat kepada dirimu sendiri. Sebagaimana engkau tahu bahawa dirimu pun penuh dengan keburukan, penuh dengan keaiban. Jangan kamu bersihkan diri kamu dengan kamu burukkan orang lain. Kenapa burukkan orang lain? Supaya nampak diri kita bersih. Kenapa burukkan orang lain? Supaya nampak kita baik. Buruk orang lain. Walaupun kita dah kata aku yang baik, dia tu buruk dah. Hanya kita memburukkan orang saja. Bila memburukkan orang, bermakna orang lain tak jadi yang jadinya kita. Ini bahaya. Lalu Nabi kata jangan kamu burukkan orang lain semata-mata nak membaikkan diri kamu. Dan jangan kamu mengangkat diri kamu dengan menekankan orang lain. Dan jangan kamu riak dengan amal kamu, agar amal kamu ini diketahui oleh orang lain. Sebaik-baik amal yang tidak diketahui oleh orang lain. Hebat orang tadi kalau dia beramal banyak tapi dia tak beritahu orang lain tentang amal dia. Maknanya. Dan janganlah termasuk orang yang mementingkan keduniaan sampai lupa akhirat. Jangan terlalu penting sangat dunia sampai lupa akhirat. Kita ni ada dua, sama ada nak jadi ahli dunia ataupun jadi ahli akhirat. Maknanya jadilah ahli akhirat, tapi jangan sampai tinggal dunia. Kerana Nabi bersabda laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah baik di kalangan kamu orang yang tinggal dunia kerana akhirat. Jadilah ahli akhirat, jangan sampai tinggal dunia. Dan jangan jadi ahli dunia sampai tinggal akhirat. Dua saja kita, nak jadi ahli dunia, jadi ahli akhirat. Tidak bermakna kita jadi ahli akhirat sampai kita tak boleh ambil langsung dunia, tidak. Menjadi ahli akhirat jangan sampai dunia melalaikan kita itu. Dan jangan kamu berbisik-bisik dengan seseorang padahal di sebelahmu ada orang lain yang diajak bercakap. Kita duduk 3 orang, tapi kita cakap dia bisik, seorang lagi tak tengok, jangan. Ini satu perkara yang tidak elok. Pernah juga saya kadang lagi rimah, dia datang 2 orang, nak cakap apa dia bisik je. Saya tengok kawan itu berubah aja. Maknanya ingat kita akan hadis Nabi larang kita duduk 3 orang. Duduk 3 orang ataupun kita jalan 2 orang. Kita bawa kawan kita jumpa dia. Kawan kita juga, kawan dia juga. Dia bisik 2 orang. Mari nitak dalam hati. Nabi kata kat aku tu. Kalau tak kata apa salahnya tak payah bisik. Nabi dah bisik-bisik juga. Nabi larang. Awal-awal jadi. Kalau tak pun setan akan masuk dalam. Tahu tak? Dia kata kamu. Kalau dia tak kata kamu, apa dia bisik-bisik? Kita pun mari dia sungguh. Kata aku. Maknanya haji habis. Nabi larang jangan berbisik-bisik. Dan jangan takabur kepada orang lain. Jangan berasa kita baik pada orang lain lalu kita sombong orang lain. Sombong dengan orang lain. Ada orang dia takabur dengan amal, ada orang dia takabur dengan kejahatan dia. Waliyazubillah. Takabur dengan amal pun Allah Ta'ala tak suka, apatah lagi takabur dengan kejahatan. Dia cerita lah, saya zaman muda tirulah dulu. Maknanya orang sebut nama saya siapa dah kenal. Ada cerita. Cerita apa? Benda yang membawa kepada keburukan. Kadang-kadang bukan orang pandang mulia. Orang pandang buruk pula dia. Maka jangan jadi orang yang sombong ataupun takabur. Nanti akan luput amalan. Kalau kita sombong dengan amalan kita akan luput. Dunia dan akhirat akan luput. Dan jangan berkata kasar dalam satu majlis dengan maksud supaya orang takut akan keburukan akhlak kamu. Jangan cakap kasar nak suruh orang takut kita. Suruh orang takut kita, nak suruh orang sanjung kita. Tak boleh. Kecuali kita nak mencegah perkara munkar, itu lain. Maknanya. Dan jangan juga kita merobek-robekkan muru'ah penghormatan orang lain dengan sebab mulut kita. Jangan. Orang tak tahu pun hadiah, kita habis cerita hadiah. Maknanya orang tak tahu pun. Orang ni kadang datang, dia datang baru nak belajar, baru nak kembali. Iyalah zaman dulu dia larang. Yang kita cerita pun kita larang kan dulu. Tapi kita tutup larang kita.
Tapi tambah pi orang tahu lagu kita, dia cerita lagu orang. Bagus dia ni nampak, budak ni nampak bagus. Lah, mengkata bagus, tak kenal lagi dia kena. Aku kenal sangat dia. Macam mana? Oh, cerita apa hal orang? Habis saja. Habis saja kita cerita orang, buka. Orang ni tak kenal pun dia ni, jadi kenal. Kalau kita cerita kebaikan, tak apa. Semalam saya cerita seorang hamba Allah, duduk depan mayat tu. Tak cerita seorang hamba Allah, dia boleh berubah 360 darjah. Maknanya dia berubah semua. Dikenali dengan orang yang orang kata orang bebek lah. Maknanya habis orang sampai kenal belaka dia, orang bekek. Bila dia berubah, orang tak cerita langsung lah kejahatan dia. Maknanya berubah sungguh. Saya kata pada dua anak buah saya, dia jumpa saya, dia cerita dia zaman dulu gini-gini, kita dengar pun kejut. Kita pun tak sanggup jadi macam dia. Tapi bila kita tengok dia berubah, dia beramal, kita tak sanggup dia beramal, dia tak mampu nak ikut macam dia. Siapa tak tidur malam, kobor, semayang, duduk. Saya pergi rumah dia, buku agama ada. Tak pandai pun bahasa Arab. Maknanya, tapi baca buku agama sama berubah. Dia kata dia bakar habis. Sidi-sidi kita orang putih dulu bakar habis. Dia berubah sungguh. Maknanya pakaian dia berubah. Mati dengan pakai jubah. Mana jadi ahli ibadat. Masya Allah. Kalau kita tengok dia dalam keadaan tenang saja. Mana boleh berubah gitu. Satu, saya khabar orang. Saya kata kadang-kadang jangan tengok orang dia. Masa zaman dia, jangan tengok permulaan dia tak jadi menjamin akhirnya gitu. Boleh jadi permulaan tak molek, akhir molek. Yang bimbangnya permulaan molek, akhir tak molek. Kalau permulaan tak molek, akhir molek tak apa. Kita tak bimbang, takut permulaan tu kau main baik, akhir waliyazubillah. Lalu dikatakan bahawa dan kelak engkau akan dirobek oleh anjing-anjing jahanam. Yang disebut dalam Al-Quran, wan nasyitati nashta. Nasyitah ni dikatakan anjing-anjing di negeri di dalam neraka yang merobek badan-badan manusia. Dia mengoyak kulit-kulit, daging-daging dan tulang-tulang. Maka aku kata, ya Rasulullah, siapalah yang kuat tahan azab Allah Ta'ala ini? Rasulullah jawab, hai Muaz, apa yang aku ceritakan kepadamu akan mudah jika Allah Ta'ala mempermudahkan mereka. Alah cukup untuk menghadapi semuanya. Bahawa kamu mesti menyayangi orang lain sebagaimana kamu sayang diri kamu sendiri. Dan kamu bencilah pada orang lain, kamu bencilah apa-apa yang dibenci oleh dirimu kamu sendiri. Kalau kamu tak suka orang buat pada kamu, maka jangan kamu buat pada orang lain. Nasaya kamu akan selamat. Katanya selepas daripada itu, Muaz bin Jabal ni selalu baca hadis ini. Dan dibaca hadis ini tiap-tiap hari. Dan dikatakan dia baca hadis ini macam dia baca Quran. Bahkan dalam majlis dia pun dia ingat hadis ini. Dan dikatakan dia sentiasa ingat hadis ini. Sehingga Muaz kadang-kadang dia ingat hadis ini, dia menangis seorang. Kadang-kadang dia sampai pesang bila ingat hadis ini. Nak kabarnya payah amal kita nak naik ke langit. Ini sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal, orang yang sangat saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga olehmu, katanya kita sambung kitab ni. Jaga olehmu daripada tidur lalai kamu. Jagalah kita ni tidur kelalaian, tidur dalam lalai. Berikan olehmu akan pekerjaan itu haknya, dan buatlah pekerjaan hak Allah Ta'ala, yang ini beramal ibadat pada Allah. Dan lawan olehmu akan dirimu. Lawan sungguh-sungguh mujahadah malam, memang malam kita malam belaka sebenarnya. Tapi awak ni kena buat juga. Saya tanya tuan guru saya, boleh semayang banyak? Macam mana boleh semayang banyak? Ya, kita ni malam, ya tu malam belaka tapi duduk tepeng lawan. Lawan juga, cuba juga. Dalam memutuskan halangan ini, akabah ini yang amat ditakuti, yang amat kita bimbang. Mudah-mudahan tiada binasa serta orang yang binasa. Moga-moga kita selamat. Tidak termasuk di kalangan orang yang binasa. Bermula Allah Ta'ala menolong atas tiap-tiap kelakuan. Maka bahawasanya ia sebaik-baik Tuhan yang menolong. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang mengasihi, mengasihi akan hamba-Nya, mengatasi orang-orang yang mengasihi. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita tidak ada daya untuk menolak maksiat. Tak ada daya. Saya cakap benda lah. Pakai jubah serban yang kata orang tu tak ahli maksiat, boleh jadi ahli maksiat lagi. Tak mampu kita nak tolak maksiat.
Maksiat kita bukan boleh tolak dengan pakaian kita dah boleh. Pakai jubah 3 lapis pun, pakai serban 5 nala pun tak boleh. Tak boleh. Kita tidak ada daya. Wala quwwata, kita tidak ada kekuatan untuk buat amal. Tak ada. Rasa-rasa gagah lah, tak ada. Maknanya. Kadang macam-macam. Nak ke zikir, bapak sepek. Tak apa dia tu. Lumur raya. Tak zikir tu. Pendek kata kalau zikir kau berasa kena dulu. Bahan nombor. Besarnya zikir. Nak suruhnya Allah malas cukup. Malas cukup. Siapa ada satu sebeh, kalau kita duduk dalam bilik tu cahaya sebeh. Cahaya sebeh tu sebab dia punya warna dulu. Maknanya sebeh tu cahaya kita tidur. Maknanya tak mampu nak buat amal. Jangan katalah tak mampu. Walaupun kita ajak orang buat amal, tak mampu. Illa kecuali billah bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Aliyil Aziz yang maha tinggi lagi maha agung. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Jadi cerita tu baru mukadimah ni baru nak start tapi habis masa tau. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna rahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.